Salam sejahtera kepada murid-murid. Selamat kembali ke video ulang kaji geografi tingkatan 2. Tetapi hari ini, sebelum kita nak mula membuat ulang kaji, cikgu ingin mengumumkan siapakah pemenang untuk kuiji siri pertama. Murid yang mendapat tempat ketiga adalah Ernest Khoo. Tahniah Ernest Khoo. Naib Johan ialah Farah Ain. Tahniah. Dan siapa ialah Johannya? Johan ialah pelajar Nail AM. Tahniah semua yang berjaya. Untuk pelajar-pelajar yang lain, jangan putus asa, terus berusaha. Cikgu percaya kamu tentu boleh berjaya nanti. Baiklah, marilah kita membuat ulang kaji geografi tingkatan 2 untuk bab 3 dan bab 4. Kita mula dengan bab 3, pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Baik, untuk kali ini, cikgu menggunakan cara kita membuat ulang kaji sambil menjawab soalan. Baik, nombor 1, maklumat berikut adalah berkaitan pergerakan bumi. Setiap planet termasuk bumi mempunyai laluan tersendiri semasa mengelilingi matahari. Antara berikut, manakah yang dimaksudkan oleh pernyataan tersebut? Sebelum itu, marilah kita lihat sistem suria kita. Okey, sistem suria kita terdiri daripada matahari dan 8 buah planet. Okay? Dan kesemua planet ini, dia telah beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya masing-masing. Jika kamu lihat yang garisan yang putih itu merupakan orbit planet. Okay? Jadi mereka mengelilingi matahari mengikut orbitnya yang berbentuk elips. Okay? Iaitu bujur. Jadi, jawapan untuk soalan ini adalah ya, orbit. Baik, soalan 2. Antara berikut, manakah yang menerangkan pergerakan bumi tersebut? Iaitu yang terdapat dalam rajah 1. Yang ini merupakan apa, pelajar? Ya, ini ialah putaran bumi. Jadi, kita cuba lihat pilihan jawapannya. Dia kata, bila putaran bumi, ialah bumi berputar pada paksinya. Yang putih ini ialah paksinya. Jadi, betul tak jika dia kata bumi berputar pada paksinya? Okey, tak apa, kita lihat pilihan B. Kecondongan paksi ialah bersudut 22, 1/2 darjah. Okey, jika kamu lihat bumi itu, dia memang condong kan? Tetapi berapa darjahnya? Okey, sebenarnya ialah 23, 1/2 darjah. Jadi pilihan B adalah salah. Okey, C. Putaran bumi adalah dari timur ke barat. Okey, kamu lihat bumi itu dia berputar macam mana? Ini adalah barat. Jadi kamu lihat bumi itu dia adalah berputar dari barat ke timur. Jadi, jawapan untuk C itu adalah salah. Sebenarnya bumi berputar ialah dari barat ke timur dan mengikut arah lawan jam. Baik, D. Satu putaran lengkap mengambil masa selama 48 jam. Ini juga salah kerana satu putaran lengkap ialah mengambil masa 24 jam, iaitu 1 hari sahaja. Jadi, jawapan untuk nombor 2 ini adalah A. Baik, nombor 3. Antara berikut, manakah merupakan kesan putaran bumi? Okey, kita cuba lihat kesannya, iaitu kejadian siang dan malam. Contohnya yang ini. Semasa bumi berputar, bahagian yang menghadap matahari ini adalah merupakan siang. Manakala bahagian yang di belakang matahari itu adalah malam. Jadi ialah kejadian siang dan malam. Baik, yang kedua,
perbezaan waktu tempatan. Ya, mengapa? Kerana putaran bumi ni dia telah mewujudkan 24 zon waktu dan 1 jam adalah 1 zon. Dan kawasan yang di timur garisan meridian pangkal akan menerima cahaya matahari terlebih dahulu daripada kawasan barat. Okey, jadi ini adalah perbezaan waktu tempatan. Maksudnya negara-negara yang terletak di zon yang berlainan, mereka akan mengalami waktu tempatan yang berasingan atau berlainan. Jadi jawapan untuk soalan ini merupakan D, iaitu pembahagian zon waktu. Okey, yang lain itu pembiasan angin lazim dengan kejadian pasang surut. Marilah kita belajar di slide yang seterusnya. Okey, ini dia pembiasan angin. Yang di tengah ini adalah garisan khatulistiwa. Baik, semasa putaran bumi berlaku, dia telah menghasilkan daya graviti bumi yang dinamakan daya Coriolis. Okey, dinamakan daya Coriolis. Okey. Lepas tu, daya Coriolis ini menyebabkan pemesongan arah tiupan angin lazim dunia. Di hemisfera selatan, tiupan angin adalah terbias ke arah kiri. Jika kita lihat yang nombor 1, semasa bertiup angin monsun timur laut, dia ialah bertiup dari arah timur laut. Tetapi semasa sampai ke garisan khatulistiwa, oleh kerana daya Coriolis ini, angin ini akan terbias, okey, ke arah barat laut. Okey. Dan jika di hemisfera utara, tiupan angin adalah terbias ke arah kanan daripada arah tiupannya. Baik, yang ini ialah kejadian pasang surut. Mengapa boleh terjadinya kejadian pasang surut? Okey, fenomena pasang surut itu dia berlaku sebanyak 2 kali dalam 24 jam. Disebabkan oleh tarikan graviti antara bumi dengan bulan atau bumi dengan matahari. Baik, daya graviti bulan yang kuat, dia akan menarik air laut di permukaan bumi yang menghadap bulan. Jadi menyebabkan air pasang di sebelah yang menghadap bulan dan di belakangnya. Manakala di bahagian atas dan bawah ini, dia akan mengalami air surut. Baik, nombor 4. Apakah kesan peredaran bumi mengelilingi matahari? Ini dia. Kamu lihat bumi dia beredar mengelilingi matahari kan? Jadi apakah kesannya? Kesannya akan terjadinya 4 musim, iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dengan musim sejuk. Dan juga terbentuknya atau terjadinya fenomena gerhana, iaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi jawapan untuk nombor 4 itu adalah C, fenomena gerhana bulan. Baik, nombor 5. Kita lihat gambar raja ni. Dia menunjukkan apa? Dia kata bagaimana kejadian tersebut berlaku. Jika pelajar nampak bulan adalah di tengah, ini merupakan gerhana matahari. Okey, untuk gerhana matahari, fenomena ini berlaku apabila matahari, bulan dan bumi ialah berada pada garisan lulus. Dan kedudukan bulan ini, dia telah menghalang cahaya matahari ke bumi. Okey. Bayang-bayang bulan ini, dia telah melindungi bumi. Maksudnya, sekiranya kamu berada di kedudukan umrah ni, kamu lihat dari sini, okey, jika kamu lihat ke matahari, dia bayang-bayang bulan ini telah menutup. Okey, tetapi
gerhana matahari ni dia tidak meliputi seluruh permukaan bumi. Mengapa? Kerana bulan ini dia lebih kecil daripada bumi. Jika kamu di bahagian lain tengok, mungkin kamu akan nampak juga matahari. Dan kamu cuba lihat, dia tak dapat tutup semua juga. Tengok dia macam tinggal satu ring. Okay? Kerana bulan itu dia kecil. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah B. Kedudukan bulan menghalang cahaya matahari ke bumi. Baik, soalan 6. Maklumat berikut adalah berkaitan suatu solstice. Okay? Iaitu dia berlaku pada 21 Jun dan matahari ialah tegak di atas kepala di garisan selatan. Jadi, kita cuba lihat ini. Ini ialah kejadian 4 musim. Okey. Yang cuba kita lihat yang satu ini sebenarnya ialah equinox musim bunga. Okey. Dan yang dua ini ialah solstice musim panas. Okey. Dan tiga ialah equinox musim luruh. Okey. Dan next. Yang 4 itu ialah solstice musim sejuk. Okay. Dan tadi dia kata yang 21 Jun ialah di sini. Jika bulannya ialah macam ni, bezanya 3 bulan. March, Jun, September dan Disember. Jika Jun ialah yang ini dan kamu lihat di sini, dia kata matahari tegak di atas kepala garisan selatan. Memang macam ni. Kamu lihat matahari ialah di atas garisan selatan sini kan? Jadi, apakah keterangan yang betul? Mana satu pernyataan betul? Dia kata dia nak tanya kawasan yang di hemisfera utara. Okay. Dia nak yang di hemisfera utara. Ini keyword dia. Jadi kita cuba lihat yang di hemisfera utara sahaja. Okey. Dia kata mengalami musim luruh. Salah. Kerana jika dia kata sini ialah solstice musim panas, maksudnya yang hemisfera sini ialah musim panas. Dan untuk hemisfera selatannya adalah mengikut kedudukan bumi ataupun fenomena yang di sebelah bertentangan dengannya. Sini ialah musim sejuk kan? Jadi maksudnya hemisfera selatan ialah musim sejuk. Okey? Dan B, mengalami musim bunga juga salah kerana musim panas kan? Okey, C, mengalami waktu siang yang lebih panjang. Okey, yang ini cikgu cuba tunjukkan. Nanti saya erase semua. Okey, kita cuba lukiskan garisan paksi. Kita cuba bahagikan bumi ini kepada macam ni. Okey, ini lebih senang nak lihat. Okey, dia kata mengalami waktu siang lebih panjang. Kita cuba lihat ini adalah hemisfera utara kan. Okey, matahari dia pancar macam ni. Okey, dia pancar macam ni. Okey, kamu cuba lihat di bahagian ini. Okey, di bahagian ini. Okey, putih lebih banyak ataupun yang kerabu itu lebih banyak. Okey, jika kita lihat macam ni ialah yang putih punya bahagiannya lebih besar daripada yang kerabu. Jadi maksudnya di hemisfera utaranya siang adalah lebih panjang daripada waktu malam. Jadi C itu adalah jawapannya. Manakala dia kata mengalami waktu malam lebih panjang ialah salah. Kerana tengok malam hanya sikit sahaja di sini. Okey, ini caranya kita nak tentukan waktu siang atau waktu malam mana yang lebih panjang. Baik, seterusnya kita lihat bab 4, cuaca dan iklim di Malaysia. Okey, antara berikut, manakah yang betul mengenai suhu di Malaysia? Baik, kita masuk ke bab ini, pelajar mesti tahu kan iklim di Malaysia. Okey, iklim di Malaysia adalah iklim khatulistiwa. Dan ciri-ciri iklim ini adalah panas dan kering sepanjang tahun.
Tetapi soalan ini dia tanya tentang suhu. Jadi kita lihat suhu di Malaysia. Suhunya ialah tinggi dan sekata sepanjang tahun. Dan min suhu tahunannya juga agak tinggi iaitu 27 darjah Celsius. Min itu sebenarnya ialah macam purata. Okey, julat suhu tahunan kecil. Julat suhu maksudnya ialah perbezaan suhu tertinggi dengan suhu yang terendah. Okey, dan julat suhu harian juga besar. Okey, jadi kita lihat satu demi satu pilihan jawapannya. Yang nombor 1, dia kata julat suhu harian kecil. Ini sudah salah. Mengapa? Sini kita kata julat suhu harian besar. So, nombor 1 ialah salah. Jika satu salah semasa pelajar jawab soalan, kita sudah boleh singkirkan dua jawapan ini. Okey. Dan 2, julat suhu tahunan besar. Okey, julat suhu tahunan ialah kecil. Jadi, 2 pun salah. So, C pun salah. Jadi, jawapannya ialah D. Tak apa, kita lihat lagi. Min suhu tahunan tinggi. Okey, min suhu tahunan tinggi kan? Betul. Suhu tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun juga betul. So, jawapan D. Baik, nombor 2, apakah yang dimaksudkan dengan angin tempatan? Okey, apa itu angin? Kita lihat di Malaysia terdapatnya 3 jenis angin. Pertama adalah angin monsun. Okey, angin monsun di Malaysia terdapatnya 2 jenis iaitu angin monsun timur laut yang bertiup dari November hingga Mac dan angin monsun barat daya yang bertiup dari Mei hingga September. Baik, dan yang kedua ialah angin Sumatera. Okey, angin Sumatera itu ialah bertiup semasa peralihan monsun, iaitu semasa dari timur laut nak tukar jadi barat daya ataupun dari tiupan angin monsun barat daya nak tukar jadi angin monsun timur laut. Dia akan bertiup angin Sumatera. Dia ialah berasal dari Sumatera. Okey, namanya pun sudah beritahu kamu kan. Okey, 2, dia juga dikenali sebagai squall. Okey, dia membawa hujan lebat yang disertai kilat dan petir dan biasanya pada waktu malam hingga ke subuh. Okey, ini ialah angin Sumatera. Baik, dan lagi sejenis ialah angin tempatan. Okey, angin tempatan dia ada 2. Satu ialah bayu laut, satu ialah bayu darat. Jika bayu laut ialah berlaku pada waktu siang. Jika bayu darat ialah berlaku pada waktu malam. Okey, dan biasanya untuk bayu ini dia bertiup kerana tekanan. Okey, tekanan yang berbeza. Contohnya yang ini, kerana tekanan yang di permukaan laut itu lebih tinggi. Okey, kerana pada waktu siang ini di laut itu dia sejuk. Itulah sebab mengapa kita suka main air di tepi laut kan ataupun pergi main air di laut bila waktu siang. Kerana airnya sejuk. Jadi tekanan udaranya lebih tinggi daripada tekanan udara di darat. Jadi udara dia bergerak dari laut yang bertekanan tinggi pergi ke daratan yang bertekanan rendah. Jadi dia dapat menyederhanakan suhu di kawasan persekitarannya. Dan bayu darat adalah sebaliknya. Okey, jadi dia berlaku kerana tekanan udara yang berbeza. Jadi kita lihat pilihan jawapannya. Dia kata angin kencang yang bertiup dari bulan April hingga Mei dan September hingga Oktober. Ini bukan angin tempatan. Sekarang kerana soalannya, dia nakkan angin tempatan. Okey, tetapi yang ini ialah angin Sumatera. Okey, dan B, ribut petir yang berlaku pada waktu petang dan awal senja di daratan, manakala di laut berlaku pada sebelah malam. Ini juga salah, ini juga angin Sumatera. Dan angin yang bertiup di sebuah kawasan kecil berbeza dengan taburan tekanan.
yang terdapat pada persekitaran tersebut. Tekanan ialah betul. Soalan C ialah betul. Kerana tadi cikgu sudah kata kerana dia berlaku kerana tekanan kan, tekanan yang berbeza. Badib, angin yang membawa hujan lebat ke pantai timur semenanjung Malaysia, kawasan barat Sarawak serta pantai utara dan timur Sabah. Okey, yang itu ialah angin monsun timur laut. Okey, jadi jawapannya C. Baik, nombor 3, antara berikut jenis kegiatan ekonomi yang manakah tidak dipengaruhi oleh cuaca dan iklim di Malaysia? Baik, kita cuba lihat kegiatan manusia yang dipengaruhi oleh cuaca dan iklim Malaysia. Baik, yang pertama ialah pertanian. Okey, kerana di negara kita, iklim khatulistiwanya yang panas dan lembap sepanjang tahun telah menggalakkan pelbagai jenis tanaman. Kita boleh tanam pelbagai jenis, contohnya padi, getah, kelapa sawit, tebu, banyak yang kita boleh tanam. Okey, manakala kawasan tanah tinggi kita juga sesuai untuk menanam tanaman hawa sederhana. Jadi, pertanian ini adalah yang dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Dan pembalakan ialah suhu yang tinggi dan jumlah hujan yang banyak juga menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika di negara kita. Jadi, sama juga dia mempengaruhi pembalakan. Okey, yang ketiga ialah perikanan. Pada musim tengkujuh iaitu musim hujan, semasa tiupan angin, cikgu salah type, angin monsun timur laut, nelayan di pantai timur semenanjung Malaysia tidak dapat turun ke laut kerana, salah typing lagi, kerana keadaan laut Cina Selatan yang bergelora. Kerana tadi kita sudah kata, angin monsun timur laut ini ialah membawa hujan ke pantai timur. Jadi, cuaca dan iklim amat mempengaruhi perikanan yang di pantai timur. Okey, last sekali ialah pelancongan. Keadaan iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun telah menarik minat pelancong antarabangsa melancong ke negara kita. Dan juga suhu air laut yang antara 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius telah menggalakkan pertumbuhan batu karang dan juga aktiviti menyelam scuba. Ini semua merupakan aktiviti pelancongan. Jadi empat kegiatan ini adalah dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah apa? Ialah perindustrian sahaja yang tidak dipengaruhi. Baik, nombor 4. Maklumat yang manakah benar mengenai faktor kesan rumah hijau? Ini dia kesan rumah hijau. Apa itu kesan rumah hijau? Kesan rumah hijau ialah merujuk fenomena peningkatan suhu bumi akibat banyak haba yang terperangkap dalam atmosfera bumi. Kerana dalam lapisan atmosfera ini terdapatnya gas rumah hijau. Gas rumah hijau ini dia penting untuk mengekalkan suhu bumi. Mengapa? Dia akan tolong kita menyerapkan atau memerangkapkan haba yang semasa nak dipantulkan balik ke angkasa. Dan sebahagiannya akan dipantul balik ke bumi. Tetapi masalahnya, sekarang kegiatan manusia telah banyak melepaskan gas rumah hijau menyebabkan lapisan atmosfera ini telah memerangkap terlalu banyak gas rumah hijau. Jadi, jika gas rumah hijau semakin banyak, maka semakin banyak haba akan terperangkap di sini. Jadi, dia akan memantulkan banyak haba balik ke bumi. Jadi, kita nak lihat apa punca yang menyebabkannya gas rumah hijau itu telah terlalu banyak sekarang ialah kerana pembakaran bahan api fosil, pelupusan sampah, pembakaran sisa pertanian, kegiatan pembalakan dan juga pembakaran hutan. Jadi jawapan untuk soalan 4 ini adalah A. Setakat sinilah sesi ulang kaji untuk minggu ini. Sekiranya video ini dapat membantu anda, mohon tekan like, share dan subscribe channel saya
Jangan lupa tekan loceng notification untuk mengikuti video yang seterusnya. Jangan lupa jawab kuisi yang terdapatnya di dalam description video. Bye-bye, jumpa lagi.